Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tetamu kita pada hari ini. Saya Nur Husnina binti Masran. Dan saya Nurul Adira. Okay, kami dari kumpulan 3. Jadi kami telah diberi tugasan untuk menemu ramah seseorang berkaitan tentang etika dan peradaban. Jadi bolehkah memperkenalkan diri? Okey, hai. Nama saya Batrisha binti Muhammad Jamalhir, tapi kawan-kawan saya panggil saya mostly Batrisha ataupun Ica lah. Saya merupakan pelajar semester 2, degree in Public Relation, UiTM Shah Alam. Jadi Batrisha ni orang mana? Saya orang Rawang, Selangor. Oh, orang Selangor. Jadi Batrisha anak keberapa daripada berapa bilangan adik-beradik? Saya anak sulung daripada 5 orang adik-beradik. Jadi pada waktu lapang Batrisha lah kan, Batrisha selalu buat apa? Okey, kalau waktu lapang saya suka buat dua benda. Yang mana saya suka baca novel dan juga saya suka tengok movie. Antara dua je. Kalau bukan dua ni, mungkin saya tak lapang ataupun saya tengah tidur. Okey, cita-cita Batrisha sebelum ni nak jadi apa? Okey, kalau time sekolah dulu sebenarnya cita-cita saya nak jadi lawyer ataupun peguam. Tapi ternyata diri ni bukanlah seorang yang suka sangat nak menghafal akta-akta yang melibatkan nombor. Jadi bila saya masuk universiti, saya decide saya tak boleh ambil lawyer. Saya teruskan dengan perhubungan awam. Jadi Batrisha tadi kata ambil course public relation kan? Okey, setengah orang kata course ni macam tak familiar. So mereka macam course apa ni? Course apa ni? Macam tu, faham tak? Macam mana Isha nak elak benda tu daripada orang cakap macam tu? Okey, menarik soalan ni sebenarnya sebab memang to be honest memang ramai yang tanya public relation ni apa? Perhubungan awam ni apa? Okey, bagi saya sebagai pelajar dalam course ni sendiri, saya ada tanggungjawab untuk saya bagi tahu orang. Saya kena spread awareness. Spread awareness ni bukan sekadar untuk kita spread awareness pasal bahaya ke apa je. Tapi untuk kita promosikan satu-satu course pun kita kena spread awareness juga. Sebab kalau kita tak promosikan, macam mana orang nak tahu kan pasal kita punya course, kita belajar apa, kita kerja apa. So bila orang tanya, maknanya diorang dah berminat dengan course kita. So kita yang belajar course ni, kita kena explain lah. Memanglah kadang-kadang kita penat kan nak explain benda yang sama 2-3 kali. Tapi you nak promote course you, so you kena sabar lah, you kena promote slow-slow. Mana tahu sebab you explain nanti tiba-tiba diorang minat, diorang join course tu. Macam tu. Boleh tak Batrisha ceritakan tentang diri Batrisha, yang Batrisha ni seorang yang macam mana? Alamak, saya ni jenis macam mana Okey. Saya ni seorang yang suka cuba benda baru. Saya sangat-sangat saya suka cuba benda baru yang saya rasa kita ni, saya berpegang pada satu ayat yang mana hidup kita ni singkat tau. So kalau kita rasa kita nak cuba benda baru, kita nak buat benda baru, just try. As long as kita tahu kan benda tu tak salah, benda tu still ikut kita punya guideline kita, syariah semua. So kalau you rasa you nak try benda baru, you try. Abaikan apa orang cakap. Kita takkan boleh tutup mulut orang. Orang akan ada cakap macam, dia ni sikit-sikit muka dia, sikit-sikit dia, asyik-asyik dia nak bercakap kan. You abaikan benda tu. Sebab orang yang bercakap belakang you, dia akan kekal kat belakang. They deserve to be at your back. So you nak majukan diri you kena buat 3 benda. 1, cuba benda baru. Yang kedua, terima nasihat daripada semua orang. And yang ketiga, be kind to people. Jadi baik dengan semua orang. Sebab kita tak tahu dalam semua orang yang kita jadi baik tu siapa yang akan doakan kita dan siapa yang akan tolong kita at the end of the day nanti. Jadi seterusnya sudah tiba masa untuk kita menerjui beberapa soalan berkaitan etika dan peradaban di negara kita. Dipersilakan, Fira. Okey, saya akan tanya untuk soalan pertama, pada pendapat anda, sejauh manakah sistem pendidikan di Malaysia berjaya memupuk budi pekerti mulia dalam kalangan masyarakat? Okey. Pada pendapat saya, sejujurnya saya rasa untuk zaman sekarang sistem pendidikan yang kita ada ni sebenarnya gagal dalam mendidik masyarakat untuk ada budi pekerti yang mulia. So macam yang kita tengok sekarang kan, silibus yang adik-adik kita, adik-adik saya yang kena belajar sekarang ni, dia terlalu fokuskan akademik, yang terlalu fokus pada perkembangan teknologi. Betul, benda tu tak salah. Tapi dalam masa yang sama, saya perasan benda ni dah mula berganggu perkembangan insaniah yang mana
kalau kita tengok kan generasi muda zaman sekarang ni, diorang lagi terdedah dengan banyak isu sosial yang rasanya lagi mencabar kot, sebab lagi senang kan nak dapat pengaruh-pengaruh ni, sebab sekarang lagi senang nak dapat akses untuk benda-benda negatif, benda-benda yang tak baik kalau kita salah guna. So, pada pendapat saya sebenarnya dalam hal ni, Kementerian Pendidikan dia kena revamp balik ataupun dia kena ubah semula dan tambah baik lagi sistem kita untuk buat perkembangan insaniah yang lebih mendalam untuk budak-budak ni selari dia punya perkembangan teknologi IT dengan dia punya insaniah, so that diorang ni dalam kita mengejar kemajuan, kita punya nilai kemanusiaan kita pun tak hilang, still ada lagi. Betul. Okey. Untuk soalan kedua pula, apakah pendapat anda tentang kepelbagaian masyarakat di Malaysia? Okey. Tentang kepelbagaian masyarakat di Malaysia. Sejujurnya, saya sangat bersyukur saya dilahirkan dekat Malaysia sebab kita ni dah dibesarkan dengan pelbagai kaum, pelbagai masyarakat. Sebab kalau kita pergi dekat tempat-tempat yang tak ada kan, okay, contohlah. Saya bagi contoh kalau kita pergi dekat USA. USA kita tahu kes racism dia, kes dia sangat-sangat tinggi. Yang mana saya rasa kalau saya duduk kat US ke apa, saya tak dapat rasa macam kat Malaysia. Kat Malaysia setahun berapa banyak cuti kita ada kan? Kita ada cuti hari raya pun kita cuti, Chinese New Year pun kita cuti, Deepavali pun kita cuti. So kita sambut sama-sama benda tu. And saya suka sebab kita ni makanan kita pun ada banyak jenis. Walaupun contoh kan Melayu boleh lepak mamak pagi-pagi. Lepas tu macam uncle Chinese, auntie Chinese boleh makan nasi lemak, kopi O pagi-pagi. So saya suka benda tu. Yang saya rasa benda tu kita as rakyat Malaysia kita untung sebab kita dapat experience benda-benda macam ni. Kalau sebab kita pelbagai kaum. Kalau kita tak ada benda ni, kita tak dapat experience benda ni, which is rugilah, tak seronok. Macam tu. Pada pendapat saya juga, sebab kita pun boleh dapat ramai kawan lagi, betul tak? Bukan satu kaum je yang kita boleh kenal kan. Betul, kita And pun boleh perasan dapat tak? merasa budaya lain. Ya, dah lah kita dapat ni budaya lain. Lepas tu kan korang perasan tak, kadang-kadang kita ni free-free je kita boleh belajar bahasa diorang kan simple. Diorang akan ajar kita ayat simple. Padahal kalau kat luar negara nak ajar, nak belajar bahasa-bahasa tu bukan mudah. Tapi kat Malaysia kalau you nampak budak boleh cakap bahasa Cina, boleh cakap bahasa Tamil, benda tu macam dah biasa sangat. Macam tu. Okey, untuk soalan ketiga pula, bagaimanakah cara untuk menyatupadukan masyarakat di Malaysia? Okey, cara untuk kita satu padukan masyarakat kat Malaysia ni saya rasa satu kempen lah. Kempen ni kerajaan kena ada inisiatif lah. Yang mana as kerajaan you kena buat satu cara yang untuk menyatukan dan bukan memecah belahkan masyarakat. Mungkin buat kempen macam dulu kita ada kempen Satu Malaysia. Saya ingat lagi waktu kempen Satu Malaysia tu kan memang time tu kita punya bonding kan as masyarakat berbilang kaum memang sangat kuat tau time tu. Betul. Even sekarang pun benda tu still ada bonding. So bila kerajaan dia kena buat satu kempen yang boleh menyatupadukan masyarakat sebab kerajaan ni dia ada power, dia ada kuasa. So kalau kerajaan dah buat satu dasar ataupun satu kempen, kita as rakyat kita akan ikut benda tu. So apa-apa pun kita berbalik pada dasar kerajaan juga. Macam tu. Okey, untuk soalan keempat pula, bagaimanakah peradaban barat mula berkembang di Malaysia? Okey. Bagaimana peradaban barat mula berkembang? Pada pendapat saya, yang ni peradaban barat ni mula berkembang di Malaysia waktu mula-mula dulu, yang mana dulu macam kita tahu Malaysia ataupun time tu dikenali sebagai Tanah Melayu. Kita ni dekat Selat Melaka kan, kita ni pusat perdagangan. So banyak yang datang sini, orang daripada China, orang daripada Europe pun datang sini kan. So daripada situ mulanya peradaban barat, peradaban daripada negara-negara lain pun mula berkembang. So daripada situ mulanya sampailah ke hari ni. Pada pendapat Isha lah kan, apakah satu contoh peradaban yang negara luar yang kita contoh, yang kita ikut sekarang? Okey. Satu contoh peradaban negara luar yang kita ikut sekarang, saya rasa dalam konsep of pemakanan. Okey, dalam contoh pemakanan kan. Okey, kalau perasan dulu kita akan makan pakai tangan. Okey, contoh makan pakai tangan. Tapi bila orang luar, okey, daripada Europe ni masuk, diorang mula pakai sudu garfu. Sebab mungkin diorang percaya macam, oh you tak boleh makan pakai tangan you kotor. Diorang percaya macam tu lah. Tapi bagi kita macam, kalau kita rasa macam, kan basuh tangan, apa masalahnya? Betul, Selain tu, okay je. daripada kepelbagaian makanan tu sendiri. Bila
peradaban tu masuk, makanan kita pun ada banyak kan. Selain daripada makanan Melayu, Cina, India tadi, ada juga makanan-makanan western, makanan-makanan macam fish and chips, chicken chop, macam tu. Okay, untuk soalan kelima pula. Apakah peranan pemimpin dalam membentuk negara bangsa di Malaysia? Okay. Peranan pemimpin dalam nak membentuk negara bangsa kat Malaysia ni sebenarnya adalah sangat-sangat besar. Sebab pemimpin ni dia merupakan tonggak, tunjang utama negara. Kalau pemimpin fail, pemimpin gagal, apatah lagi kita sebagai rakyat. Betul? Sebab pemimpin, tugas dia adalah untuk memimpin kita kan. So pemimpin, dia kena lakukan dasar-dasar yang sepatutnya lah. Kena firm, dia kena tegas dalam melakukan dasar-dasar dan dia kena apply benda tu without, macam mana orang kata, tanpa mengikut kita punya rank. Walaupun kita ni orang, kita ni orang kaya ke, orang miskin ke, kita ni dilayan sama rata. Kita ada law, kita ada undang-undang. So as pemimpin, dia kena make sure benda tu dijadikan sepatutnya macam tu. And at the same time, dia juga kena jadi contoh teladan yang baik untuk rakyat-rakyat dia. Sebab kalau pemimpin sendiri pun teruk, kita as rakyat, kita mesti akan cakap, pemimpin aku buat macam ni, so mesti aku boleh buat macam ni juga, betul tak? Betul, kita akan contoh pemimpin kita. Ya, betul. Sebab pemimpin tu akan jadi contoh teladan kita, suri teladan kita. So kita ni, you kalau jadi pemimpin, you memang kena jadi example yang baik kat orang. Untuk soalan ke-6 pula, bagaimanakah penggunaan ICT dapat menangani masalah penularan berita palsu? Okey. Soalan ni menarik sebab hari tu saya ada satu event tau berkenaan berita palsu. Okey, bagaimana penggunaan ICT dapat menyekat penggunaan berita palsu? Okey. Macam sekarang, kita ada satu pertubuhan kerajaan tau, MCMC. So MCMC ni, dia bertindak sebagai satu agensi kerajaan yang mengawal lah berita palsu, apa benda semua ni. So, sekarang bila kita dah ada satu agensi kerajaan ni, sebenarnya lagi mudah. Kalau dulu kita nak buat report, mungkin kita kena isi borang, kena pergi post, benda tu akan ambil masa kan. Ya. So, sekarang bila dengan adanya ICT ni, memang betul you mudah nak dapat berita palsu, tapi disebabkan ada juga ICT ni, lagi mudah untuk you report dekat MCMC ni kalau you dapat berita palsu. So macam mana you boleh check sebenarnya? Pergi dekat page diorang, check berita ni sahih ke tak. And kalau berita ni tak sahih, macam mana you nak buat report dekat pihak MCMC tu sendiri. ICT ni bagus sebenarnya kalau you gunakan sebaiknya. So untuk kita tangani berita palsu guna ICT ni, you kena find the right way, which is first kali you kena semak, lepas tu tengok daripada laman web sahih ke tak, tengok details dia betul ke tak. And lastly macam saya cakap tadi, check sendiri dengan page MCMC tu, betul tak benda ni sahih atau tak. And kalau tak sahih, cepat-cepat report. So diorang boleh take action dengan diorang boleh take down the post ataupun berita palsu tu. Okay, untuk soalan seterusnya, bagaimanakah undang-undang dapat mengharmonikan masyarakat? Okay. Bagaimanakah undang-undang dapat mengharmonikan masyarakat? Soalan dia. Betul. Okay. Saya pernah belajar yang mana undang-undang ini dibuat adalah untuk mengawal tindak balas manusia. Sebab kadang-kadang kita ni manusia, kita ni ada tindak balas yang kita tak jangka kan. Kita punya perangai masing-masing. Sebab manusia ni dia ada macam-macam ragam. So kita tak boleh nak kontrol semua. So cara orang macam mana kita nak kontrol manusia-manusia ni ialah dengan adakan undang-undang. Bila ada undang-undang, maknanya akan ada consequences ataupun akibat daripada perbuatan kita. So bila kita tahu, contoh, kalau you bunuh orang, you boleh dikenakan hukuman apa. Hukuman yang dikenakan tu bertujuan untuk menakut-nakutkan orang supaya orang tak buat kesalahan tu. So itu function dia. So undang-undang ni sangat penting in order to protect us human from daripada kita ni buat jahat dan mendatangkan malapetaka dekat satu sama lain dan dalam sebuah negara. Malahan bukan untuk satu negara je, tapi untuk seluruh dunia tu sendiri. Soalan seterusnya pula, bagaimanakah nilai kesukarelawan perlu ada dalam kalangan masyarakat Malaysia? Okey. Nilai kesukarelawan ni memang perlu sangat ada dalam rakyat Malaysia. Sebab apa tau? Kalaulah tak ada nilai kesukarelawan ni, let's say lah kalau kita ada musibah, kita ada banjir. Contohnya kan Malaysia tiap tahun mesti ada negeri-negeri yang akan dilanda banjir kan. Kalau tak ada nilai kesukarelawan ni, you bayangkan every year yang nak tolong mangsa-mangsa banjir ni hanyalah bomba dengan askar. You rasa cukup ke tangan diorang untuk tolong mangsa-mangsa ni? Tak cukup kan? Tak cukup, yes. Tapi disebabkan ada nilai kesukarelawan ni, akan ada yang tolong kutip derma, yang pergi tolong mangsa, yang tolong bagi sampaikan derma kat diorang, yang tolong datang cuci rumah diorang after banjir. So
kalau tak ada nilai kesukarelawan ni, susah sebenarnya. Sebab nilai kesukarelawan ni, nilai dia sangat tinggi dalam ni seseorang, and bukan semua orang mampu untuk ada nilai ni. Tapi macam saya cakap tadi, sepatutnya setiap rakyat Malaysia, diorang kena ada sikap ni. Sebab kalau tak ada nilai ni, maknanya kita ni semua selfish, kita nak jaga diri kita je. So nanti lama-lama, let's say kalau tiba-tiba minta dijauhkan, tiba-tiba kalau kata you susah tepi jalan, kereta rosak ke apa kan, tak ada orang nak tolong you. So nak tak nak you kena ni kan. Kita dah lah perempuan, kereta rosak gelabah tepi jalan, macam mana? Tapi kalau let's say bila ada nilai kesukarelawan ni, mesti akan ada orang yang berhenti, akan tanya okey ke, kenapa, and at least dia akan teman sampailah mekanik sampai ataupun tow truck sampai, macam tu. Betul, sebab bukannya tak semestinya kat Malaysia je kan kena ada nilai kesukarelawan ni kan. Contohnya macam dekat Palestin pun, dia orang lagi memerlukan kan. Betul. Dia sebenarnya nilai kesukarelawan ni dia tertakluk pada individu. So kat mana-mana, kalau kita ni ada nilai tu, kita pergi mana-mana, you kena campak kat mana-mana pun, you memang akan ada nilai Akan tu. ada, betul. Jadi pun saya pun bersyukur juga orang dekat negara kita ni semua prihatin, betul tak? Kebanyakannya Betul. memang bantu masing-masing kan. Ya betul. Contoh you boleh tengok waktu COVID-19 dulu, ingat tak yang ada bendera putih? Perasan tak bila angkat bendera putih, cepat je akan viral and orang akan salurkan bantuan secepat mungkin, sampai ada yang volunteer untuk buatkan satu website untuk kita tengok. Website tu, kalau you buka website tu kan, you boleh tengok kawasan mana yang ada kibarkan bendera putih, and then so that orang boleh tolong. Padahal website, kos nak buat website, satu website tu mahal tau sebenarnya. Kepakaran you nak buat satu website, kalau you charge, mahal sangat bayaran. Tapi orang tu buat for free untuk kemudahan semua orang. Okey, untuk soalan seterusnya, bagaimanakah media sosial dapat membantu mengekalkan peradaban di negara kita? Okey, bagaimana media sosial dapat membantu mengekalkan peradaban? Saya rasa soalan ni dia berbalik pada cara kita menggunakan media sosial tu sendiri. Kalau kita ni baik cara penggunaannya, maka kekallah peradabannya. Contoh, kalau kita gunakan media sosial ni untuk berkongsi tentang nilai kemanusiaan, nilai-nilai peradaban. Contoh macam saya tengok kat satu TikTok, saya tak ingat nama TikTok account tu, tapi dia ni buat konten satu hari satu sejarah. So satu hari dia akan cerita tentang sejarah, bukan sejarah Malaysia je tapi juga sejarah dunia. Yang mana saya tengok kan benda tu, yelah kita ni memanglah kita belajar sejarah kat sekolah, belajar sejarah kat universiti, tapi kadang-kadang ada juga sejarah yang kita belajar macam kadang-kadang kita tak expect atau mungkin kita terlupa. Saya ada tengok konten yang mana dia ada tunjuk sebenarnya lagu Negeri Selangor dengan lagu Negeri Perak ni gunakan melodi yang sama, dan sebenarnya lagu ni berasal daripada satu lagu daripada luar negara yang melodi dia memang sama. Cumanya bila dia masuk ke negara kita, kita ubah sedikit melodinya supaya jadi lebih gah dan lagi sedap lah untuk kita dengarkan, lagi sesuai untuk jadi lagu negara. So benda tu saya rasa macam kalau you guna media sosial tu secara betul and niat you memang nak share tentang peradaban, nak kekal, nak preserve peradaban negara tu, boleh, tapi you gunakan cara yang betul, iaitu you ceritalah tentang peradaban manusia tu sendiri and gunalah betul-betul. Janganlah masuk-masuk je social media sibuk nak kecam orang, buat konten Betul. bukan yang tak mendatangkan faedah. Benda tu bukan akan kekalkan peradaban. Benda tu akan bunuh peradaban kita. So guna social media tu, guna wisely. Macam tu. Soalan terakhir, apakah kesan yang akan berlaku jika nilai etika dan peradaban tidak dititikberatkan dalam kehidupan seseorang? Okay. Kalau nilai etika dan peradaban ni tak diamalkan dalam hidup seseorang, runtuhlah akhlak dia. Bila runtuhlah akhlak dia, runtuhlah peribadi dia, jadi tak ada siapa pun akan suka untuk berada dekat dengan dia. Kita tak suka orang, kalau orang yang tak ada nilai, tak ada etika, tak ada adab, you suka ke nak berhubung dengan orang macam tu? Tak suka kan? Sebab dia ni, kalau kita tak ada nilai dalam diri kita, kita akan rasa macam suka hati aku lah nak buat apa pun. Kenapa aku nak kena kisah pasal orang lain kan? Tapi kalau kita ni ada nilai, ada etika, kita tahu aku tak boleh buat benda yang akan menyakitkan hati orang lain. Aku tak boleh buat benda yang akan disrespect orang lain, tak hormat orang lain. So nilai dan etika peradaban ni sebenarnya dia kontrol diri kita. Dia kontrol diri kita, dia kontrol orang lain. Sebab kalau masing-masing berpegang pada nilai dan etika peradaban, sebenarnya aman lah dunia ni. Takkan ada lah pergaduhan-pergaduhan yang tak penting macam yang kita selalu tengok kat media sosial tu. Betul. Tapi sebab ada segelintir individu yang abaikan nilai dan etika ni, dia adalah macam apa yang kita tengok sekarang. Benda kecil pun bergaduh kat social media. Benda kecil tak ada apa boleh settle elok-elok pun nak viral. So
kalau kita sepatutnya kita utamakan dulu nilai etika dan peradaban. Lagi-lagi nilai empati, nilai-nilai menghormati orang lain. Benda tu bukan sekadar kita belajar kat sekolah dulu je nak jawab exam. Tapi sebenarnya kita kena amalkan benda tu. Kalau you amalkan, bahagialah hidup you, bahagialah hidup orang sekeliling you. Macam tu. Betul, macam ibu bapa pun main peranan untuk ajar Mm-mm. anak-anak dia orang kan. Ya, Daripada betul. kecil. Ibu bapa ahli keluarga tu lagilah penting mainkan peranan sebab ibu bapa dah ahli keluarga ni merupakan orang paling dekat dengan seseorang dalam satu family. So kalau Betul. kita kan macam saya ada adik-adik kecil kan, depan adik kecil saya tak boleh lah nak tunjuk perangai-perangai tak semenggah kan. Nanti Betul, betul. dia orang cakap pula kan, kakak boleh buat, kenapa kita orang tak boleh buat? So you dah tahu, you jadi contoh, you jadi suri teladan, you buat perangai elok-elok, semenggah-semenggah. Sebab you tahu nanti kalau apa-apa nanti diorang akan tengok and diorang akan ikut. Lagi-lagi budak kan otak diorang macam span. Apa diorang tengok itu diorang buat balik. So kena Betul. berhati-hati sikit lah. Macam tu. Memandangkan kita dah tak ada soalan dah untuk diterjukan. Jadi pada pendapat Batrisya kan, apa kesimpulan yang Batrisya boleh buat daripada etika dan peneraban ini sendiri? Okay. Etika dan peradaban ni saya cakap tadi sebenarnya satu benda yang penting. So kita as rakyat Malaysia ni first kali satu, belajarlah sejarah supaya you tak lupa. Sebab ada pepatah mengatakan those who forget the history tend to repeat it. Siapa yang melupakan sejarah, dia ada kemungkinan yang tinggi untuk dia ulang balik sejarah tu daripada berlaku. So kita of course kita dah tak nak dah negara kita kena jajah dengan negara lain. Sakit kan nanti. Betul. Kita dah tak nak berperang. And kita pun tak nak lah nanti kita ni pergi mana-mana orang akan pandang kita macam oh ni budak-budak tak ada adab. Amalkan adab yang baik, tunjukkan peribadi yang bagus dekat semua orang. Don't be rude to other people. And etika dalam diri kita tu, perangai, adab semua tu itu kena jaga. Itu yang paling penting. Sebab lecturer saya dulu kat Rembang pernah cakap apa-apa pun adab nombor satu. Orang tak akan ingat you sebab betapa pandainya you. Tapi orang akan ingat cara layanan you pada diorang. So, diri kita pergi mana-mana, adab nombor satu, etika nombor satu. Jaga diri, sopan, senyum, jangan kurang ajar dengan orang. Dan saya rasa kita pun sudah berada di hujung penubual kita pada hari ini. Jadi kami ingin mengucapkan Ibuan terima kasih lah untuk Batrisya telah berkongsi tentang pendapat serta fakta-fakta dan tips-tips Batrisya yang dikongsikan pada hari ini. Sama-sama. Okay, itu je. Sekian, terima kasih. Terima kasih.